Apa agaknya yang sedang dilakukan oleh pelumba-pelumba ini? Ya, mereka sebenarnya sedang melakukan gerakan. Gerakan ini dinamakan gerakan linear. Berapa agaknya laju, purata laju dan juga pecutan yang dilakukan oleh mereka, ya? Tahukah anda cara untuk mengira laju, purata laju dan juga pecutan? Jom kita teruskan video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Noraini dan saya akan mengajar anda Sains Tingkatan 4. Bidang pembelajaran dalam video kali ini ialah bidang pembelajaran 11 iaitu daya dan gerakan. Dalam bidang pembelajaran ini anda akan belajar berkaitan dengan gerakan linear, graf gerakan linear, pecutan graviti dan jatuh bebas serta jisim dan inersia. Baiklah, kita akan teruskan kepada standard kandungan 11.1 iaitu gerakan linear. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menerangkan perbezaan di antara jarak dan sesaran serta unit ukurannya dalam kehidupan harian. Yang kedua, nak menjelaskan dengan contoh maksud bagi laju, laju purata, hal laju dan juga pecutan serta unit ukurannya dalam kehidupan harian. Yang ketiga pula, nak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, laju purata, hal laju dan juga pecutan dalam kehidupan harian. Dan yang keempat, nak membezakan jenis gerakan linear. Apa itu gerakan linear? Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Seperti kereta ini. Buah yang jatuh ini juga dinamakan gerakan linear. Bola bowling ini juga adalah gerakan linear, ya murid-murid. Semua gerakan yang ditunjukkan ini adalah dalam lintasan yang lurus. Sekarang mari kita lihat apa itu jarak dan juga sesaran. Sebagai contoh, apakah jarak yang dilalui oleh Amin? Jadi, apakah jarak yang dilalui oleh Amin jika Amin melalui jalan raya ini? Sebelum itu, mari kita lihat dulu apa maksud jarak. Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Jadi, maksudnya di sini adalah jarak yang dilalui oleh Amin adalah 160 meter. Apa pula sesaran dari rumah Amin ke sekolahnya? So, apa maksud sesaran? Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Jadi, sesaran daripada rumah Amin ke sekolahnya adalah 113.14 meter arah barat laut. Apa pula unit bagi jarak dan sesaran? Unit bagi jarak dan sesaran adalah sama, iaitu meter. Kedua-dua jarak dan sesaran ini adalah kuantiti yang boleh diukur. So, apa cara untuk mengukur jarak dan sesaran pada peta? Mari kita lihat contoh ini. Ukur jarak dan sesaran di antara lokasi berikut menggunakan pembaris.
Kampung Tulip ke Kampung Suria. Jadi murid-murid nampak tak di mana kedudukan Kampung Tulip dan juga Kampung Suria? So, mari kita ukur apakah jarak di antara Kampung Tulip ke Kampung Suria. Jarak daripada Kampung Tulip ke Simpang 4 adalah 11 kilometer, manakala daripada Simpang 4 ke Kampung Suria adalah 4.5 kilometer. Jadi jumlah jaraknya adalah 15.5 kilometer. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan skalanya adalah 1 sentimeter bersamaan dengan 1 kilometer ya. Sekarang mari kita lihat cara untuk mengukur sesaran. Ingat ya murid-murid, sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Jadi ini adalah cara untuk mengukur sesaran. Jadi sesarannya ialah 12 km arah utara. Baiklah murid-murid, kamu selalu mendengar tentang kelajuan sesuatu objek atau kereta atau apa-apa kenderaan. Jadi, apa itu laju? Laju ialah kadar perubahan jarak. Laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Unit bagi laju dan laju purata ialah meter per saat. Bagaimana untuk mengira laju? So, laju adalah bersamaan dengan jarak dibahagi dengan masa. Manakala laju purata ialah jumlah jarak dibahagi dengan jumlah masa. Mari kita lihat contoh pengiraan laju dan laju purata. Pelajar ini sedang berlari dan dia telah melintasi 100 meter. Daripada 0 meter ke A iaitu 50 meter dan ke B 80 meter dan ke C 100 meter. Masa untuk sampai ke A adalah 5 saat. Jadi apa laju pada kedudukan A? So, laju adalah jarak dibahagi dengan masa. Jadi, 50 dibahagi dengan 5 saat bersamaan dengan 10 meter per saat. Jadi, laju budak ini ke A adalah 10 meter per saat. Masa yang diambil untuk sampai ke B adalah 7 saat. Jadi, apakah laju pada kedudukan B? So, lajunya ialah 80 dibahagikan dengan 7 bersamaan dengan 11.43 meter per saat. Jadi laju yang diambil oleh budak ini adalah 11.43 meter per saat. Sekarang kita lihat laju purata budak ini jika dia telah mengambil masa 9 saat untuk sampai ke C iaitu dalam jarak 100 meter. Formula untuk mengira laju purata ialah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jaraknya adalah 100. Dibahagikan dengan jumlah masanya 9. Jadi jawapannya adalah 11.1 meter per saat. Jadi inilah laju purata budak ini. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Sebuah basikal bergerak sejauh 360 meter dalam masa 3 minit. Hitung laju purata basikal tersebut. Sebelum kita kirakan laju purata, kita tukarkan dulu masa 3 minit kepada saat. Jadi 3 minit adalah 180 saat. Kemudian masukkan dalam formula yang diberi. 360 dibahagikan dengan 180 bersamaan dengan 2 meter per saat.
Apakah yang dimaksudkan dengan halaju? Halaju ialah kadar perubahan sesaran. Cara untuk mengira halaju ialah halaju bersamaan dengan sesaran dibahagikan dengan masa. Unit bagi halaju adalah sama dengan unit laju, iaitu meter per saat. Sekarang, mari kita lihat cara untuk mengira halaju. Sebuah kereta bergerak dari kosong ke C pada sesaran 100 meter ke arah selatan. Hitung halaju kereta dari titik kosong ke A, halaju kereta dari titik A ke B dan halaju kereta dari titik O ke C. Untuk mengira halaju, kita akan gunakan formula halaju bersamaan dengan sesaran dibahagikan dengan masa. Untuk soalan A, halaju kereta dari titik O ke A, 10 dibahagikan dengan 5, so bersamaan dengan 2 meter per saat ke arah selatan. Untuk soalan B, halaju kereta dari titik A ke B. So, di sini B adalah 80 meter, A pula adalah 10 meter. Jadi, kita akan tolakkan 80 ditolak 10 bersamaan dengan 70 dibahagikan dengan masa 15 saat. Jadi, jawapannya adalah 4.6 meter per saat ke selatan. Untuk soalan C, halaju kereta dari titik kosong ke C. Jadi, jika kita lihat di sini, sesarannya adalah 100 meter. Jadi, 100 meter dibahagikan dengan 30 saat, iaitu 5 saat tambah 15 saat dan 10 saat. Bersamaan dengan 30 saat. Jadi, jawapannya adalah 3.33 meter per saat ke selatan. Sesebuah objek yang mengalami perubahan halaju dikatakan mempunyai pecutan. So, pecutan ialah kadar perubahan halaju dan unitnya adalah meter per saat. Formulanya adalah halaju akhir ditolak dengan halaju awal dibahagikan dengan masa yang diambil. Mari kita lihat cara untuk mengira pecutan. So, Ahmad memandu keretanya untuk balik ke kampung sempena raya dari halaju 50 meter per saat kepada 110 meter per saat dalam masa 60 saat. Berapakah pecutannya? Jadi, murid-murid, halaju akhirnya adalah 110, manakala halaju awalnya adalah 50 dan masanya adalah 60 saat. So, kita masukkan dalam formula 110 tolak 50 dibahagikan 60. Jadi, jawapannya adalah 1 meter per saat per saat. Okey, contoh kedua pula adalah Khairul telah memandu keretanya dengan halaju 40 meter per saat sebelum berhenti dalam masa 10 saat di R&R untuk berehat. Berapakah pecutannya? Okey, murid-murid. So, halaju awalnya adalah 40 dan dia berhenti bermaksud halaju akhirnya adalah kosong dan masa 10 saat. Jadi, di sini pecutannya adalah kosong ditolak dengan 40 dibahagikan dengan 10. Maka kita akan dapat negatif 4 meter per saat per saat. Okey, murid-murid. So, nilai pecutan negatif ataupun keadaan memperlahankan kereta atau memberhentikan kereta ini dinamakan nyah pecutan.
Mari kita lihat cara untuk menyelesaikan masalah melibatkan laju purata, halaju dan pecutan dalam kehidupan harian. Contoh 1. Amin menyertai acara larian 100 meter. Dia berjaya mencatatkan masa 12 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata Amin? Jadi jawapannya adalah laju purata ialah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jadi 100 dibahagikan dengan 12, maka jawapannya adalah 8.33 meter per saat. Contoh 2 ialah Sarah berlari dari Q ke R dalam masa 10 saat dengan jarak 80 meter. Kemudian dia ke S dalam masa 18 saat dengan jarak 120 meter. Dia kemudian ke T dalam masa 12 saat pada jarak 80 meter seperti rajah di bawah. Berapakah laju purata dan halaju Sarah? Jadi murid-murid, untuk laju purata, kita akan jumlahkan semua jarak yang ada. 80 ditambah dengan 120 dan tambah 80. Kemudian dibahagikan dengan masa dia. Jadi jumlahnya adalah 280 dibahagikan dengan 40 bersamaan dengan 7 meter per saat. Untuk mengira hal laju, kita perlu lihat sesarannya. Jadi sesarannya adalah 120 meter ke timur. Jadi 120 dibahagikan dengan 40 bersamaan dengan 3 meter per saat arah ke timur. Contoh 3 pula, Hasmah bergerak ke pejabat pada arah timur. Jarak rumah ke tempat kerja Hasmah ialah 900 meter dan dia mengambil 6 minit untuk sampai ke pejabat. Apakah hal laju Hasmah ke pejabat dan pulang ke rumah selepas itu jika masanya sama? Jadi di sini adalah sesarannya adalah 900 meter ke timur. Masanya adalah 6 minit atau bersamaan dengan 360 saat. So hal laju adalah sesaran dibahagikan dengan masa. So 900 dibahagikan dengan 360, jawapannya adalah 2.5 meter per saat ke arah timur. Baiklah, untuk hal laju pulang ke rumah pula ialah sesarannya adalah sama, iaitu 900 meter tetapi ke arah selatan dan masanya juga adalah sama, 360 saat. Jadi jawapannya adalah negatif 2.5 meter per saat ke arah selatan. Hal laju objek pada arah yang berlawanan perlulah ditulis dengan tanda negatif. Contoh 4. Encik Abu memandu keretanya dari Johor Bahru menuju ke Muar pada arah timur dengan jarak 153 km dalam masa 2 jam. Hitung hal laju purata keretanya. Jadi jawapannya adalah hal laju ialah sesaran dibahagikan dengan masa. So jarak di sini kita akan tukarkan kepada unit meter iaitu 153,000 meter dan masanya 2 jam adalah bersamaan dengan 7,200 saat.
Jadi halajunya adalah 153,000 dibahagikan dengan 7,200 bersamaan dengan 21.25 meter per saat ke arah timur. Halaju dan pecutan objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang dilakukan di dalam makmal menggunakan jangka masa detik. Jangka masa detik menggetar pada frekuensi 50 Hz iaitu 50 getaran sesaat dan menghasilkan satu siri titik pada pita detik yang terlekat pada objek yang sedang bergerak. Frekuensi 50 Hz bermaksud jangka masa detik mencetak 50 titik pada pita detik dalam masa 1 saat. 50 titik pada pita detik adalah bersamaan dengan 1 saat. Selang di antara satu titik dinamakan 1 detik. Jadi, 1 detik adalah bersamaan dengan 1 dibahagikan dengan 50 titik bersamaan dengan 0.02 saat. Jadi, di sini 1 detik adalah bersamaan dengan 0.02 saat. Menentukan halaju menggunakan pita detik. Mari kita lihat contoh ini. Panjang jalur bagi 5 detik ialah 20 cm. Tentukan halaju troli itu. Jadi, panjang jalur adalah 20 cm, manakala masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. So, di sini kita ada 5 detik. So, 5 didarabkan dengan 0.02 saat bersamaan dengan 0.1 saat. So, halajunya adalah sesaran dibahagikan dengan masa, iaitu 20 dibahagikan dengan 0.1 dan jawapannya adalah 200 cm per saat. Contoh yang kedua, rajah menunjukkan keratan pita detik. Hitung halaju awal, halaju akhir, jumlah masa yang diambil dan juga pecutan. Jadi murid-murid, terdapat 3 keratan di sini iaitu 10 detik pertama, 10 detik kedua dan 10 detik ketiga dengan panjang yang berlainan. Jadi masa yang diambil untuk satu keratan ialah bersamaan dengan 10 detik. 10 didarabkan dengan 0.02 saat bersamaan dengan 0.2 saat. Halaju awalnya kita akan bahagikan panjang 10 detik pertama iaitu 2.5 cm dibahagikan dengan masanya 0.2 saat. Jadi jawapannya adalah 12.5 cm per saat. Halaju akhir pula kita akan lihat 10 detik ketiga iaitu panjangnya adalah 8.5 cm dibahagikan dengan masa 0.2 saat. Jadi jawapannya adalah 42.5 cm per saat. Jumlah masa yang diambil pula kita akan tolakkan bilangan pita detik ditolakkan dengan 1 didarabkan dengan masa untuk satu keratan. Jadi, kita mempunyai 3 keratan. So, ditolak dengan 1 didarabkan dengan masa 0.2. Jadi, kita akan dapat 0.4 saat. Untuk mengira pecutan,
kita akan kirakan halaju akhir ditolak halaju awal dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Jadi di sini 42.5 ditolak dengan 12.5 dibahagikan dengan 0.4. Jadi jawapannya adalah 75 cm per saat per saat. Sekarang mari kita lihat perbandingan corak pita detik. Pita detik ini menunjukkan panjang yang sama, menunjukkan yang halajunya adalah mala atau seragam dan pecutannya adalah sifar. Pita detik yang kedua ini pula menunjukkan yang panjang pita detik semakin bertambah, menunjukkan halaju meningkat dan pecutan seragam. Pita detik yang ketiga ini menunjukkan halaju berkurang dan nyah pecutan seragam. Sekarang mari kita lihat jenis gerakan linear. Pita detik yang pertama ini menunjukkan jarak antara titik seragam, jadi jenis gerakannya adalah halaju seragam. Pita detik yang kedua menunjukkan jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Menunjukkan jenis gerakannya adalah halaju bertambah secara seragam atau pecutan seragam. Pita detik yang ketiga menunjukkan jarak antara dua titik berturutan berkurang secara seragam. Ini menunjukkan jenis gerakannya adalah halaju berkurang secara seragam atau nyah pecutan seragam. Pita detik yang keempat menunjukkan jarak antara dua titik berturutan tidak seragam. Ini menunjukkan jenis gerakannya adalah halaju tidak seragam. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah pun faham berkaitan dengan gerakan linear dan cara untuk mengira laju purata, halaju dan juga pecutan. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, anda bolehlah bertanya pada guru di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Okey, baiklah. Kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel cikgu iaitu channel Noraini Gaming. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, bye-bye.